Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Hajah Jusnia binti Abdul Jalil, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Air Tawar, Butterworth, Pulau Pinang. Saya ingin memperkenalkan dan memperkasakan semula literasi maklumat yang merupakan satu proses pembelajaran berkesan supaya murid mudah belajar dengan baik. Saya merupakan pelopor literasi maklumat di peringkat negeri Pulau Pinang. Secara tidak langsung saya juga merupakan jurulatih di peringkat kebangsaan untuk literasi maklumat. Oleh itu untuk hari ini saya ingin memperkasakan semula apakah dia literasi maklumat. Literasi maklumat adalah satu proses pembelajaran berkesan supaya murid mudah belajar. Mengapa kita katakan satu proses pembelajaran berkesan di mana murid-murid tahu mencari maklumat berasaskan pusat sumber sekolah. Murid-murid juga seronok menerokai dunia ilmu. Murid-murid boleh mencari maklumat di pusat sumber dengan cepat. Murid-murid boleh menggunakan kemahiran maklumat dalam pembelajaran dan pengajaran. Dan akhir sekali, murid-murid boleh meningkatkan PNP guru dengan lebih berkesan. Seseorang yang berliterasi maklumat boleh mengenal pasti maklumat yang diperlukan. Boleh juga mengenal pasti bila maklumat diperlukan dan bagaimana serta di mana maklumat boleh dikesan. Menilai secara kritikal maklumat dan sumber maklumat, menggunakan semula maklumat bagi tujuan tertentu dan mengikut keutamaan, dan akhir sekali boleh melaporkan maklumat dengan berkesan sama ada secara verbal, penulisan ataupun teknologi. Di antara pembelajaran dan kemahiran yang berlaku dan perlu ada dalam literasi maklumat ialah kemahiran maklumat ataupun kemahiran perpustakaan. Kedua, kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Ketiga, kemahiran belajar. Keempat, kemahiran komunikasi. Dan terakhir, kemahiran ICT. Baik, kamu boleh mempelajari atau menggunakan kemahiran ini untuk proses pembelajaran kamu sendiri. Baik, ini adalah kerana murid-murid atau pelajar yang menggunakan 5 panca indera yang digunakan semasa melaksanakan literasi maklumat. Contoh, kita menggunakan mata untuk membaca. Jadi, sesuainya literasi maklumat adalah menyesuaikan panca indera yang dimiliki dalam mengenal pasti isi-isi penting. Maksudnya, bila kamu banyak membaca, kamu boleh kenal pasti isi-isi penting jika ada literasi maklumat. Seterusnya, mengetahui situasi yang sesuai untuk membaca. Waktu bila kita nak baca. Jadi kalau kita ada literasi maklumat, kita kena sesuaikan waktu untuk membaca. Seterusnya, mengaplikasikan penggunaan pen atau highlighter. Ya, kamu memang dah diajar, ya, anak-anak pelajar diajar ketika membaca. Kita highlightkan isi-isi penting. Memahami kaedah membaca dengan betul, ya, kepada pelajar tingkatan 1 digalakkan, terutama pelajar tingkatan 1 digalakkan melalui proses literasi maklumat sebab dia boleh diguna pakai sehingga universiti. Baik, seterusnya memahami dan menyampaikan dengan betul. Tadi kita belajar iaitu kepentingan literasi maklumat, kemahiran komunikasi. Jadi boleh menyampaikan maklumat dengan betul,
Kemudian pelajar mengetahui teknik mendapatkan maklumat daripada proses mendengar. Nanti kita akan lalui proses tersebut. Pelajar juga tahu merumus dan menghuraikan maklumat yang diperolehi. Sebab kamu highlightkan maklumat tadi ya, dengan pen berwarna. Jadi itu yang dikatakan kamu merumuskan semula isi penting. Baik, dalam proses mendengar ya, untuk literasi maklumat, dalam proses mendengar yang berkesan, kita haruslah memberi tumpuan kepada tindak balas yang diberikan oleh sumber. Baik, kalau kita lihat mendengar, panca indera yang tadi panca indera mata, membaca. Kali ini kita nak masuk kepada panca indera mendengar, iaitu kita kena memberi tumpuan kepada apa yang kita lihat. Betul? Sumber. Jadi kalau baca tak payah dengar sebab kita baca. Baik, untuk mendengar dengan berkesan, pelajar perlu atau mesti memahami makna, maksud ya, mempunyai rasa ingin tahu dan bersedia memahami proses pembelajaran. Perlu dikukuhkan dengan kemahiran mendengar dan mencatat nota. Tadi kita belajar membaca, kemahiran mencatat nota. Kemudian kita kena mendengar, kemudian campur lagi dengan mencatat nota. Dua-dua penting di dalam literasi maklumat dan menggunakan panca indera mendengar. Baik, mencatat nota dengan teknik yang betul, pantas dan berkesan, menggunakan teknik-teknik mencatat nota dalam kehidupan harian. Baik, mencatat nota. Kamu telah pun kebanyakan satu Malaysia sudah pun mempelajari tentang peta I-Ting. Okey, peta I-Ting ada lebih kurang 8 jenis borang. Baik, borang yang pertama ya, mencatat nota. Kita nanti nak guna borang ini di dalam proses yang menggunakan panca indera mendengar. Okey. Baik, proses yang pertama ataupun nama peta I-Ting yang pertama ialah circle map. Circle map minta pihak sekolah menyediakan dan memperkukuhkan semula, termasuk sekolah rendah. Sebab literasi maklumat dia bukan hadkan hanya sekolah menengah, malah dia juga perlu diperluaskan di sekolah rendah. Jadi yang kedua, selain pada circle map, pelajar juga boleh memilih bubble map, iaitu gabungan daripada circle map. Jadi bila TV pendidikan ataupun radio, iaitu tadi kita menggunakan panca indera yang kedua, kamu boleh memilih mana-mana peta I-Ting yang sesuai untuk mencatat nota berkesan. Nota yang ketiga, double bubble map. Tadi ialah bubble map, yang ni double, maknanya dua gabungan bubble map. Yang seterusnya, tree map. Ya, tree map. Yang seterusnya, brace map. Ya, dia berangkai. Brace map. Seterusnya, floor map. Dan yang akhir ialah multi-floor map. Baik, peta-peta I-Ting ini adalah sesuai kepada tajuk-tajuk yang bersesuaian. Dan dia boleh digunakan untuk semua mata pelajaran. Dia bukan hanya untuk satu mata pelajaran, dia boleh digunakan untuk semua mata pelajaran termasuk di dalam co-curriculum. Cuma pelajar atau murid pandai memilih peta-peta ini untuk digunakan menjadi nota yang berkesan. Bila anak-anak sekalian atau pelajar dan murid sudah mengenali borang-borang peta I-Ting, yang saya kata tadi, bila nak catat nota kita kena milih catat nota yang bersesuaian. Baik, mengapa mencatat nota ini penting dalam proses pelajaran? Adalah untuk memudahkan pemahaman dan ingatan dalam satu topik mata pelajaran.
Bila kita buat nota yang berkesan, kita faham nota tu kita buat sendiri. Kemudian bila kita faham, mana kita boleh ingat di dalam peperiksaan khasnya. Baik, selain daripada apa yang telah diterangkan tadi, literasi maklumat juga melatih diri, yakin diri. Melatih diri untuk yakin diri kita. Sebab adanya kemahiran komunikasi, membentangkan kata kerja dan sebagainya. Selain itu juga memahami gaya tata bahasa. Cikgu akan memperbetulkan gaya kamu bercakap sebab kamu akan membentangkan kertas pembentangan selepas kamu mencatat nota tadi. Selain itu juga, literasi maklumat ini dapat melatih dan membentuk karakter murid sebagai pemimpin. Ya, jika nanti kita akan buat hands on bagaimana TV pendidikan di dalam pelajaran nanti. Mencokil bakat murid. Cikgu boleh kenal murid yang bagaimana. Dia yakin diri, dia ada gaya dan tata bahasa yang baik, dia tunjuk dia seorang pemimpin yang hebat. Selain itu juga, literasi maklumat meningkatkan kecekapan deria penglihatan dan ketajaman akal. Deria penglihatan sama ada membaca, mau juga melihat tayangan televisyen dan sebagainya. Manusia berhak untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Ini berlaku ketika dalam rumusan. Ya, di akhir pembelajaran masing-masing berhak untuk menyampaikan pemikiran masing-masing. Baik, seterusnya, literasi maklumat adalah penting kerana boleh memberi ataupun boleh mengetahui kepentingan IQ dalam berfikir, iaitu proses kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Membezakan jenis emosi atau perasaan dalaman, memahami kepentingan sesuatu pilihan yang dibuat, terutama di dalam TV pendidikan. Kita pandai memilih ini adalah nota atau ini hanyalah cerita. Dan akhir sekali, kitalah yang akan membuat keputusan dengan baik, ataupun kita boleh memilih keputusan itu sama ada kesan yang baik ataupun buruk. Baik, untuk perkembangan dalam KPM saya tinggalkan kerana ini merupakan salah satu aktiviti KPM yang sudah lama, sudah lama yang perlu dilaksanakan, tetapi pada hari ini saya memperkasakan semula literasi maklumat. Baik, dalam literasi maklumat, apabila kamu diberi satu sumber, kamu kena tahu beberapa langkah, iaitu ada 6 langkah dipanggilkan 6 big skill, 6 big skills, 6 perkara langkah utama apabila kita nak buat keputusan. Iaitu yang pertama, kita kena menentukan. Baik, menentukan itu datangnya daripada tajuk. Menentukannya biasanya datang daripada tajuk. Kemudian bila kita dah tahu tajuk yang untuk ditentukan, maka kita perlu mencari. Kalau melalui buku atau bahan bacaan, kita kena baca tadi yang kita katakan kemahiran membaca berkesan. Tetapi kalau melalui TV pendidikan, kita perlu mencari melalui pendengaran dan juga melihat 2 panca indera yang kita gunakan ketika literasi maklumat menggunakan TV pendidikan. Baik, yang ketiga, bila kita dah tengok banyak-banyak sumber, banyak-banyak tajuk, banyak-banyak kita dah cari tadi, kita kena pilih yang sesuai untuk nak digunakan dalam pembelajaran kita. Yang keempat, kita pandai mengurus. Bila kita dah pilih-pilih, takkan kita buat nak campur balik. Contoh, kalau kita menyusun pinggan mangkuk di rumah, kita perlu memilih yang kita nak tahu. Pinggan mangkuk, cawan, sudu. Jadi itu ialah kemahiran mengurus. Yang kelima, apabila kamu dah urus,
kamu kena sampaikan balik isi pelajaran yang kamu dapat tadi. Baik, isi pelajaran itu yang kamu dah susun. Yang mana diutamakan kita letak di hadapan, yang mana yang penutup kita letak dia di belakang. Jadi kita perlu sampaikan maklumat yang sudah diurus. Dan akhir sekali, bila kamu dah bentang apa yang kamu sampaikan, mesti ada penilaian. Kalau tidak, kamu tak tahu sama ada kamu buat betul ataupun salah. Yang menilai ketika kamu buat pembentangan nanti adalah rakan sebaya kamu, guru kamu dan juga tetamu kamu sekiranya pembentangan di khalayak orang ramai. Baik, saya sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang pengetua, memang saya mengajar. Kalau ikut pengalaman 14 tahun saya sebagai seorang pengetua, saya mengajar ICTL dulunya, kemudian beredar kepada komputer dalam bilik darjah, kemudian saya menggunakan mata pelajaran civic untuk memperkasakan bahasa Melayu, dan tahun ini kerana dah tidak ada civic, maka saya mengambil semula mata pelajaran saya iaitu sains tingkatan 4 dan 5. Saya mengamalkan literasi maklumat. Paling utama ialah kerana untuk meningkatkan keputusan peperiksaan SPM. Baik, literasi maklumat ini adalah merupakan aktiviti kurikulum berpusatkan pelajar. Yang kedua, dia juga merupakan aktiviti penyelesaian masalah. Yang ketiga, literasi maklumat ini macam mana nak tingkatkan keputusan akademik, kerana kita mengajar dan belajar berasaskan sumber. Baik, sumber yang saya sebut tadi pada awalnya ialah bahan bacaan dan juga bukan bahan bacaan seperti TV pendidikan. Sekarang ni tengah popular dengan TV pendidikan, EduWeb, Astro, YouTube, internet, ya. Dalam masa PDPR ramai guru menggunakan YouTube, tapi bagaimana menguruskan literasi maklumat yang disampaikan melalui YouTube? Itu yang paling utama, kita menggunakan atau mengamalkan literasi maklumat di dalam pembelajaran kita. Dan akhir sekali, sebenarnya literasi maklumat ini sebenarnya memperkukuhkan, memperkasakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Sebab sekarang ini saya sendiri melihat kertas soalan sains menggunakan kemahiran berfikir yang tinggi. Baik, aktiviti literasi maklumat juga selain merentas kurikulum, dia juga merentas perkara lain. Di antaranya kerja khusus ataupun folio. Dia sangat penting sebab sekarang ni tingkatan 4, tingkatan 5, hampir semua mata pelajaran ada kerja khusus, ada folio. Jadi inilah peranan literasi maklumat. Selain daripada kerja khusus, adanya projek-projek mata pelajaran di tingkatan 1 hingga 3. Aktiviti kelas, aktiviti co-curriculum, dan akhir sekali aktiviti pusat sumber sekolah. Baik, sekarang kita masuk kepada bagaimana kita menggunakan televisyen di dalam literasi maklumat. Okey. Baik, kepada anak-anak sekalian, saya memilih tajuk nombor 2, iaitu kesan-kesan daya tingkatan 2. Tajuk 2, mata pelajaran sains tingkatan 2. Tajuk kedua iaitu tajuknya kesan-kesan daya. Marilah kita sama-sama menonton TV pendidikan. Bagaimana pula nanti anak-anak sekalian boleh mencatat nota menggunakan borang peta I-Think. Ya, masing-masing akan buat, kemudian kamu akan berkumpul secara dalam kumpulan, dan bila dah akhir sekali melalui soalan teknik penyoalan, iaitu 1 hari 5 waktu.
teknik soalan penyoalan. Masih ingat anak-anak sekalian? 1 hari 5 waktu. Apa dia hari? H. Apa dia H? Good. How? Bagaimana? 1 hari 5 waktu. 5W. Baik, apa dia W yang pertama? Why? Lagi? When? Where? Who? Dan what? Ingat balik, ini adalah soalan yang mencapai kreativiti kita nanti. Okey? Boleh mula kita akan melihat tayangan TV pendidikan tajuk tersebut. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sasiah terbina. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada anda dan sedang menyaksikan teras di Didik TV KPM. Apa khabar kepada anda semua hari ini? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, ceria-ceria selalu walaupun di hujung minggu, tetapi tidak menjadi halangan untuk kita terus nak belajar dan juga mengulang kaji pelajaran kita. Baik, hari ini kita nak belajar sama-sama subjek sains dan juga fizik dan topik yang kita nak memberi tumpuan adalah daya dan juga gerakan. Tapi siapa yang nak bersama dengan kita? Kan cikgu yang mana satu? Tak kenal maka tak cinta. Jadi jom sama-sama kita nak lihat profil guru yang telah pun disediakan. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Arma Muhammad Yusof, merupakan guru akademik SMK Damansara Damai 1. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Sihat. Di hujung minggu pun terima kasih Cikgu sudi bersama dengan kita pada pagi ini nak bersama-sama belajar dan juga mengulang kaji sains dan juga fizik untuk topik daya dan juga gerakan. Tapi sebelum tu Cikgu, suka kita nak wawarkan kepada anda semua yang menonton yang mana tema untuk sambutan Hari Guru pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Saya sangat suka tema dan juga tagline hashtag terima kasih Cikgu. Itu dia yang mana memberi maksud ataupun mesej yang sangat jelas dan juga padat kepada guru-guru ataupun kepada pelajar-pelajar juga yang mana nak bina generasi baru yang lebih baik kan untuk masa akan datang. Baik Cikgu, kita tak berdua Cikgu. Betul-betul. Kan kita tak berdua sebab kita akan ada juga adik-adik pelajar daripada SMK Damansara Damai 1 yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita nak welcome adik-adik kita ke studio bersama-sama dengan kita untuk subjek sains dan juga fizik. Di manakah mereka? Adakah mereka sedang bersiap-siap? Maklumlah Cikgu, hujung minggu. Biasalah. Hujung minggu ni kita nak belajar. Tapi sebelum tu saya nak tanya juga Cikgu, berkenaan dengan sains dan juga fizik, adakah untuk mendengar rendah memang digabungkan untuk kedua-duanya, sains dan juga fizik? Okey, untuk KSSM, untuk sains ni dia macam membawa ke arah fizik sebagai persediaan untuk murid-murid mengambil bidang fizik nanti. Jadi persediaan awal untuk mereka lah supaya mereka nanti tak kata takut nak ambil fizik kan. Itu pendedahan awal lah sebelum mula nak memilih. Baik, kita dah ada adik-adik kita, rakan-rakan kita di Google Meet. Assalamualaikum, apa khabar semua? Say hi sikit. Boleh unmute. Hai. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, ceria-ceria pagi ni. Alright, sebelum kita berkenal-kenalan dengan
pelajar-pelajar kita ataupun murid-murid kita pada pagi ini, cikgu, seperti biasa, kita nak kena sentiasa menjaga SOP, membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Yang mana kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter macam saya dan cikgu lakukan pada hari ini. Kita menjaga penjarakan fizikal, kemudian kita memakai pelitup muka, cikgu. Kan diwajibkan kepada kita untuk sama-sama pakai pelitup muka bila mana berada di tempat awam dan juga kerap sanitasi tangan. Baik, cikgu, jom kita nak sanitasi tangan dulu. Kita mulakan dengan cikgu dululah. Okey. Silakan, cikgu. Itu dia. Sentiasa basuh tangan dengan air dan sabun ataupun gunakan hand sanitizer. Okey, saya pula. Itu dia. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Ini peranan kita semua sama-sama. Baik, kita dah sanitize tangan kita, cikgu. Kita boleh buka pelitup muka. Itu dia. So, kepada anda mungkin kalau ada kes, boleh masukkan dalam kes macam cikgu kita. Akan boleh masukkan pelitup muka dalam kes yang disediakan. Kalau tak ada, boleh masukkan saja dalam poket ataupun saku masing-masing. Ingat, jangan buang merata-rata sebab face mask yang telah pun kita gunakan terdapat kuman-kuman. So, tak elok kalau kita buang merata-rata. Buang pada tempat yang betul dalam tong sampah. Jangan ulang pakai 3, 4, 5 kali kan. Dia punya nak jimat, kita pakai hari ini, simpan, esok pakai lagi, lusa pakai lagi. Tak boleh. Cukup pakai sekali sehari. Okey. Baik, cikgu, kita nak berkenal-kenalan dengan pelajar-pelajar kita daripada SMK Damansara Damai 1. Boleh ke? Kalau kita mulakan dengan Seriman. Boleh ke Seriman? Boleh, cikgu. Silakan. Nama Syatra, nama saya Seriman Anaki Mana-Mana. Saya dari kelas 2 Arif. Kelas 2 Arif. Hai, Seriman. Okey, kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya, Bashirah. Assalamualaikum, nama saya Bashirah binti Muhammad Akhtar, saya dari kelas 2 KAA. 2K 2 kelas aliran agama. Okey, 2 KAA. Baik. Itu dia Bashirah. Kalau dengar Bashirah ni teringat Datuk Seri Siti Nurhaliza punya lagu kan. Okey, baik. Kita teruskan dengan adik putri. Silakan, adik putri. Hai, Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Putri Aniza daripada kelas 2 Arif. 2 Arif. Okey. Seterusnya adik Isma. Silakan, adik Isma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ismail bin Muhammad. Saya daripada 2 Dinamik. 2 Dinamik. Wow, dahsyat nama kelas Okey, seterusnya adik Hadif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari kelas 2 Dinamik. 2 Dinamik juga adik Hadif. Baik, last one. The one and only. Sarah, silakan Sarah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarah Informasi dari kelas 2 Fika. Okey, baik. Semua dah ready ke nak mulakan kelas kita pada pagi ni? Kalau dah ready, cuba angkat thumbs up sikit. Itu dia, semua dah ready, semua dah tak sabar nak belajar sama-sama dan juga mengulang kaji untuk subjek sains dan fizik. Untuk topik kita hari ini, daya dan juga gerakan. Baik, cikgu. Jom, saya pun tak sabar, cikgu. Saya selaku ketua kelas pagi ni, cikgu. Okey, so saya serahkan pada cikgu. Silakan, cikgu. Okey. So, hari ini kita belajar daya dan gerakan. Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok video dahulu. Alright, jom. Okay. Itu dia, cikgu. Okey, so Azhar, daripada apa yang ditunjukkan dalam video tadi, boleh tak Azhar bagi tahu sikit apa yang Azhar nampak dekat video tu? Saya nampak adalah macam-macam aktiviti. Kemudian aktiviti-aktiviti itu dilakukan menggunakan daya dan juga gerakan lah. Betul. Dalam banyak-banyak aktiviti itu paling saya suka sekali naik buaian tadi, cikgu. Naik buaian. Ya, betul. Okey, so aktiviti tadi sebenarnya dia menunjukkan tentang kesan-kesan daya. Okey, daya ni sebenarnya adalah
tarikan, okey, ataupun tolakan ke atas sesuatu objek. So dalam kehidupan harian kita ni banyaklah kita menggunakan daya. Contoh dia, kita nak buka pintu, kita kena tarik pintu. Macam tu, boleh? Okey, so daya ni tapi kita tak nampak. Betul. Cuma kita boleh tahu dia wujud bila kita tengok pada kesan-kesan dia. Okey, macam tadi kita tengok daya boleh ubah kedudukan, boleh ubah kelajuan dan juga boleh ubah bentuk. So hari ini kita nak tengok beberapa jenis daya dengan melakukan beberapa aktiviti. So kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, boleh tak Azhar? Boleh cikgu, saya sangat suka aktiviti-aktiviti ni. Okey, so aktiviti kita simple sahaja. Yang pertama, cikgu nak minta tolong Azhar untuk ambil bongkah kayu. Okey, dan kemudian letakkan di atas kertas A4, gerakkan sahaja ataupun tolak sahaja ke hadapan. Okey, baik. Saya tolak macam ni cikgu. Ya, tolak sahaja. Okey, sekarang pindahkan kepada kertas pasir dan ulang lagi langkah yang sama. Alright, baik. Bismillah. Okey, so ada rasa perbezaan tak? Ada cikgu. Yang mana lagi susah kita nak tolak? Yang berada di atas kertas pasir cikgu. Yang berada di atas kertas pasir. Kenapa? Kenapa agaknya? Saya rasa sebab permukaannya tidak orang kata apa, sedikit kasar berbanding A4 putih ni. Permukaan dia yang kasar. Okey. So kerana wujudnya daya geseran. Daya geseran ni adalah daya yang menentang pergerakan objek. Okey, so contohnya tadi kita tolak bongkah kayu tu ke hadapan. Okey, kita tolak bongkah kayu ke hadapan, maka dia bergerak arah dia ke hadapan. Okey, arah dia bergerak ke hadapan. Tetapi sekarang wujud lagi satu daya yang kita namakan daya geseran, di mana daya geseran menentang pergerakan tersebut. Jadi dia bergantung kepada permukaan. Kalau permukaan tu licin, daya geseran dia rendah. Tapi kalau permukaan itu kasar, daya geseran dia tinggi. Okey, sebab itulah contoh macam tapak kasut kita. Tapak kasut kita diperbuat daripada apa, Azhar? Daripada getah cikgu. Daripada getah. Dan juga tapak kasut kita ada bunga-bunga kan? So untuk apa? Untuk kita tambahkan daya geseran supaya mudah untuk kita berjalan. Mudah untuk kita berjalan dan kita tak tergelincir. So itu adalah adakah function yang sama juga kepada tayar kereta cikgu? Ya, betul. Function yang sama untuk tayar kereta. Tetapi kelemahan untuk daya geseran kat situ jugalah. Lama-lama tayar kereta kita boleh jadi botak. Haus. Boleh jadi botak. Betul kan? Ya, betul cikgu. Okey cikgu. Okey. So, untuk daya geseran ni, kita boleh aplikasikan dia dalam banyaklah untuk kehidupan harian kita ni. Okey. Ada lagi tak contoh yang Azhar boleh fikir tentang daya geseran? Okey, kalau dari sudut daya geseran, yang paling simple lah, yang paling simple. Yang paling simple. Saya kena fikirlah cikgu, apa Alamak, saya tiba-tiba tak ingatlah cikgu. Cuba tengok apa yang cikgu dah buat. Cikgu dah tunjuk. Cikgu dah bagi gosok tangan cikgu. Ya, kita Alamak, gosok tangan kita. Okey, dia senang je. Apabila dua permukaan bersentuhan, okey, maka akan ada daya geseran. Itu daya geseran ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Itu dia. Okey, so selain itu daya geseran juga boleh menghasilkan cas elektrostatik. Okay. Itu dia. Ini untuk pertama ni kita dapat belajar berkenaan dengan daya geseran cikgu. Betul, daya geseran. Untuk topik daya dan juga gerakan ni, saya cukup tertarik dengan apa yang cikgu sebut tadi. Bila sebut pasal daya dan gerakan ni, dia adalah perkara yang ataupun aktiviti yang kita lakukan, sama ada tarik ataupun kita tolak je. Ya, tolak dia. Okey, itu dia. Saya dah dapat satu ilmu baru pagi ni. Adik-adik semua masih okey lagi ke? Semua masih ons ke tak ons? Semua masih ons masih ons lagi. Baik. Alright cikgu, sebelum kita masuk ke aktiviti yang seterusnya, sebab saya nampak banyak benda-benda atau bahan-bahan dekat atas meja kita ni, saya rasa mungkin lebih banyak aktiviti yang kita nak lakukan. Tapi sebelum tu kita nak bagi ruang dan peluang kepada penonton di rumah untuk ready dulu. Kan ada yang mungkin tengah dah buat bongkah tadi dekat rumah tu, kemas dulu. Kita nak mula aktiviti yang seterusnya kejap lagi. Terus setia bersama dengan kami di Teras Didik TV KPM kembali selepas ini.
TV KPM. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah belajar bersama dengan Cikgu Arman Muhammad Yusof berkenaan dengan daya ni yang mana membawa maksud tarik ataupun tolak, dan juga kita belajar berkenaan dengan daya geseran. Kalau perasan tadi Cikgu, lebah pun ada daya geseran juga betul. Yang mana menghasilkan elektrostatik. Ya, agaknya dia bergeser dengan apa tu Azhar? Sebab dia terbang kan. Dia bergeser dengan apa? Dia bergeser dengan angin. Udara. Dengan udara. Okey, nasib betul. Terima kasih. Baik Cikgu, alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dengan pelajar-pelajar kita. Semua masih okey lagi ya? Kalau okey, cuba angkat thumbs up sikit. Alright, semua masih on. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Silakan Cikgu. Okey. So untuk aktiviti yang seterusnya ni, kita nak tengok daya yang seterusnya pula. Yep. Jadi Cikgu nak minta tolong Azhar untuk Boleh, ambil Cikgu. bola yang ada di hadapan Azhar. Okey. Bola tu lambungkan ke atas dan kemudian tangkap semula. Okey, saya lambung ke atas Cikgu. Lambung ke atas. Okey. So Azhar, bila kita lambung ke atas tadi, apa yang Azhar perhatikan pada bola tersebut? Dia terbang ke atas. Okey, kemudian? Dia turun balik ke bawah. Kenapa dia turun balik ke bawah? Kenapa dia tak naik je ke atas kan? Mungkin sebab ada daya tolakan Cikgu. Ada daya tolakan. Betul ke Cikgu? Okey, sebenarnya disebabkan oleh wujudnya daya graviti. Daya graviti. Yep. Okey. Daya graviti Cikgu. Daya graviti adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Mengarah ke pusat bumi. So, arah dia mesti ke bawah. Boleh Okey, so semua objek yang kita lambung ke atas ataupun kita lepaskan daripada atas, dia akan ditarik semula ke pusat bumi. Okey, boleh Okey, Azhar pernah dengar tak nama Sir Isaac Newton? Oh, tak pernah Cikgu. Tak pernah. So itu adalah saintis pertama yang menemui daya graviti. Di mana dia perhatikan ada buah apple yang jatuh ke bumi. Jadi dari situ dia buat pemerhatian, dia buat kajian, maka dia menemui daya graviti. Jadi bersempena dengan nama Sir Isaac Newton ni, okey, semua unit untuk daya diberi unit Newton. Unit ni macam ni contohnya. Kalau panjang, apa unit dia? cm. cm, meter. Okey, itu unit dia. Tapi untuk daya, unitnya adalah Newton. Okey, bagus. Okey, jadi untuk graviti ni, okey, dia juga berkaitan dengan berat. Sebelum cikgu terangkan tentang berat, kita akan buat dulu satu aktiviti. Boleh cikgu? Boleh. Okey, untuk aktiviti ini cikgu nak minta Azhar untuk ambil buah apple. Jangan makan. Jangan makan. Baru terfikir nak makan. Cikgu dah baca lah fikiran saya cikgu. Okey, buah apple tersebut letakkan atas alat penimbang. Okey, kemudian ambil bacaan dia. Okey, bacaannya 121.12 gram. Okey. So 121.12 gram itu merujuk kepada apa? Adakah berat dia ataupun adakah panjang dia? Berat dia cikgu. Berat dia, bagus. Okey, so biasanya kita akan fikir itu adalah berat dia, betul? Azhar tak kisah ke kalau cikgu tanya berapa berat Azhar? Alamak. Saya sebenarnya boleh cikgu, boleh cikgu. Berat berapa? Saya cikgu 77 cikgu. 77 kilogram. So semua orang akan fikir itu adalah berat, betul? Betul tapi cikgu. Sebenarnya salah. Salah cikgu? Ya, itu bukan berat. Itu adalah jisim. Okey. Jadi yang kita timbang tadi, kita bukan timbang berat dia. Kita timbang jisim dia. Macam cikgu sendiri pun katalah 63 kilogram. Okey, itu bukan berat cikgu, tapi itu adalah jisim cikgu. So semua objek mempunyai jisim. Jadi berat tu apa? Berat itu apa? Berat adalah daya graviti, yang kita belajar tadi, daya graviti yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey. So,
untuk di bumi kita ni, okey, bagi 100 gram jisim, beratnya adalah 1 Newton sahaja. 100 gram 1 Newton 100 gram jisim 1 Newton. Okey, ataupun untuk 1000 gram atau 1 kilogram, beratnya adalah 10 Newton. Okey, so cikgu bagi contoh sekali lagi. Okey, kalau berat jisim cikgu tadi 63 kilogram. Berapa berat cikgu? Berat cikgu 63 kilogram. Bersamaan cikgu dengan tadi 60 kali 10 cikgu, kali 600 Newton. Ya. 630 Newton. Bagus. Unit tu penting Unit tu penting. 630 Newton. Jadi kita nak tengok, okey, kita nak tengok adakah betul 100 gram ni okey 1 Newton. Okey. Jadi kita cikgu nak minta Azhar untuk ambil pemberat 100 gram tersebut. Boleh cikgu? Ni cikgu ya. Wah, okey. Ni dia ada tulis 100 gram dan gantungkan kepada neraca spring. Okey, neraca spring adalah alat untuk mengukur daya. Okey, ambil bacaan pada Newton bacaannya adalah 1 Newton cikgu. Okey, 1 Newton 100 gram. Okey. So saya ada alasan lah cikgu lepas ni kalau orang tanya berat Azhar berapa, saya boleh cakap ini bukan berat, ini jisim. Kan. So nak cover balik lah, kadang-kadang orang cakap saya gemuk cikgu. Okey. Tak adalah. So, sihat. Alhamdulillah. Okey, 1 Newton cikgu Ya, betul, 1 Newton. Okey, so kita dah belajar tadi tentang daya graviti. Kita dah belajar juga tentang berat. Di mana berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas objek tersebut. Betul? Betul, cikgu. Ingat lagi tak daya graviti arah dia ke mana? Arah dia ke bawah. Arah dia ke bawah. Ditarik Maka ke bawah. untuk berat pun arahnya adalah ke bawah juga. Ke bawah. Okey. So boleh, sama dengan daya graviti tadi cikgu. Sama dengan daya graviti. So daya graviti dan juga daya berat adalah menjurus ke bawah lah. Ya, betul. Okey. So kita nak teruskan dengan aktiviti seterusnya. Boleh cikgu? Okey. Untuk aktiviti seterusnya, cikgu nak minta Azhar ambil pemberat yang ada pada kaki ritot. Okey, di sini cikgu Okay. Ini juga sama juga pemberat 100 gram cikgu. Okey, pemberat 100 gram. Okey, sebelum itu Azhar, dekat kaki ritot kita, kita ada pembaris dan juga spring. Jadi boleh tak cikgu nak minta Azhar bacakan dahulu berapa bacaan dia sekarang? Berapa panjang spring tu? Bacaan dia 25 cikgu. Okey, 25. Okey, bacaannya adalah 25 cm. Jadi sekarang kita nak tengok apa jadi bila kita gantungkan pemberat pada spring tersebut. Okey, so saya gantung cikgu Ya, gantung. Okey. Okey, dia menjadi ke bawah lagi cikgu. Betul. Berapa bacaan dia sekarang? Bacaannya sekarang adalah alamak dengan goyang pula cikgu. Goyang. Saya ambil yang atas ni ke yang bawah ni cikgu? Okey, yang bahagian atas tu. Yang batas. Yang spring pada spring tu. Okey, pada spring dia adalah 31 cikgu. 31. Ya. Kalau bacaan asal dia tadi berapa? 25 cikgu. 25. Maksudnya dia telah memanjang sebanyak berapa cm? 6 cikgu. 6 cm. Okey. So sekarang kita nak tengok apa jadi pula kalau kita lepaskan balik pemberat tersebut. Okey. Keluarkan balik. So saya keluarkan balik cikgu? Ya. Okey. Dia akan kembali kepada 25 cikgu. Okey, so dia kembali kepada 25 cm. Jadi kenapa dia boleh jadi macam tu? Boleh jadi pergi kepada 31, pergi kepada 25 balik. Apa yang menyebabkan berlakunya perkara tersebut Azhar? Agak-agaknya adalah disebabkan daya graviti cikgu. Okey, so kita akan kata disebabkan oleh daya graviti. Okey, tapi untuk aktiviti ini sebenarnya dia adalah melibatkan daya elastik. Daya elastik daya cikgu. Elastik. Okey, di mana daya elastik ini dia wujud dalam bahan yang boleh kita regangkan atau kita mampatkan. Okey. Agak-agak Azhar, apa contoh bahan yang kita boleh regangkan dan kita boleh mampatkan balik? Ataupun regangkan sahaja ke, mampatkan sahaja ke? Satu spring lah cikgu. Satu spring lah kan? Yang biasa duk main masa zaman kecil-kecil dulu. Betul cikgu. Masa zaman kecil-kecil dulu. Getah cikgu. Yes, getah. Dan juga kalau orang lelaki dia biasanya mesti suka main-mainan ni. Apa tu? Lastik.
lastik. Okey, lastik Okay. Saya selalu dulu lastik burung, cikgu. Ya, memang lastik burung. Tapi kita tak tahu pun apa konsep yang kita gunakan. Tapi kalau plastisin, adakah dia tergolong dalam daya elastik ni juga, cikgu? Okey. Plastisin, bila kita tekan dia, adakah dia boleh kembali kepada bentuk asal dia? Boleh tak kita kembalikan dia ke bentuk asal? Boleh. Macam mana kita nak kembalikan? Tak boleh. Maksudnya bila dah pick dia tak kembali betul. Tak boleh. So dia tak ada daya elastik lah. Daya elastik. Okey. Baik, itu dia. Alhamdulillah. Banyak yang aktiviti yang kita lakukan pada pagi ini dan juga banyak yang saya dapat. Ada daya graviti, daya berat dan the main point yang saya akan ambil adalah jisim tadi, cikgu. Ya, jisim itu penting. So kalau 77 kilo beratnya. No, it's jisim. It's not berat. Kita tak cakap 770 kan? Jangan, cikgu. Kalau itu lagi berat, cikgu. Baik, Alhamdulillah. So, adik-adik semua setakat ni memahami apa yang cikgu sampaikan? Semua faham? Okey, saya selaku ketua kelas, cikgu, mewakili diorang, dia kata faham, cikgu. Kalau betul faham, kita kena uji. Nak tahu betul ke dia faham. Jadi, boleh tak cikgu nak uji dia? Kita uji kejap lagi, cikgu. Kita bagi diorang absorb dulu. Saya nampak diorang pun dah macam nervous. Alamak, kena uji pula. Tapi jangan ke mana-mana. Kita akan uji mereka selepas ini dalam Trust di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, cikgu, tadi kita dah buat banyak aktiviti, antaranya pasal daya graviti, daya elastik lah apa semua. Tapi saya teringat tadi, kan cikgu nak uji pelajar-pelajar kita. So, saya selaku ketua kelas ni, saya nak mempersilakan cikgu untuk menguji rakan-rakan kita ni, insya-Allah. Okey, so ujiannya sikit je, senang je. Okey, cikgu nak tanya Sarah dulu Okey, Sarah. Sarah, apa nama daya yang menarik kita ke pusat bumi supaya kita tak terapung ni, Sarah? Daya graviti, cikgu. Okey, daya graviti. Okey, satu lagi. Boleh satu lagi? Ya, silakan, cikgu. Okey, cikgu nak tanya kepada Isma. Okey, Isma, apakah nama daya yang wujud dalam bahan yang boleh meregang dan juga mampat? Daya elastik, cikgu. Ya, betul. Daya elastik. Bagus. Sudah-sudah. Nasib baik awak tak malukan ketua kelas awak ni kat depan, cik. Semua steady-steady, cikgu. Baik, kita nak teruskan, cikgu. Okey, so untuk kali ini kita akan nak teruskan pula dengan aktiviti yang seterusnya bagi daya yang seterusnya. Yep. Okey, so apa yang cikgu nak buat sekarang adalah cikgu nak minta Azhar untuk buka dulu penutup botol air kita tu. Ni siap ada itik comel lagi. Itik dulu tepi sekejap jangan berenang lagi. Okey, baik, cikgu. Okay. Saya dah buka so, air sekarang, dulu. Okey. Ambil apple. Okey. Bukan untuk makan lagi, cikgu. Bukan untuk makan lagi. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Azhar dulu. Agak-agaknya apa akan jadi pada apple ini? Adakah dia akan terapung ataupun tenggelam? Saya rasa dia akan terapung, cikgu. Okey, kita nak tahu mesti kita kena buat baru kita tahu. Yes, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan dalam air, cikgu. Ya, boleh. Okey, memang best student lah kan, sebab tu boleh jadi ketua kelas. Amin. Okey. So kenapa apple itu boleh terapung? Sebab dia ada daya graviti, cikgu. Daya graviti, tapi kalau daya graviti dia akan tarik ke bawah. Betul. Okey.
Tapi Daya betul apungan, juga cikgu. sebenarnya. Betul juga, cikgu. Betul. Okey, semua cikgu dah bagi tahu, semua objek dia akan mempunyai berat. Maka pada apple tersebut ada berat yang bertindak ke atasnya, okey? Berat yang bertindak ke bawah kan. Bawah, ya. Tetapi dalam masa yang sama dia ada satu lagi daya yang lebih besar magnitude dia, okey, yang dipanggil sebagai daya apungan. Di mana daya apungan ini sekarang bertindak ke atas. So ini dia berlawan nak, cikgu. Dia berlawan. Tetapi siapa yang menang sekarang? Sekarang ni apungan berat yang atau menang. daya apungan? Apungan, cikgu. Yes, daya apungan yang menang. Sebab itu dia terapung. Jadi itu dia. kita kena tahulah sama ada sesuatu objek itu berat dia lebih tinggi ke daya apungan dia lebih tinggi. Jadi kita kena buat aktiviti. Boleh tak Azhar tolong keluarkan dahulu apple tersebut? Boleh, cikgu. Ni dah siap-siap basuh ni, cikgu. Boleh terus makan dah, cikgu. Okey. Okey, so kita nak buat aktiviti. Okey. Jadi kat sini, cikgu akan berada di belakang boleh Azhar? Boleh, cikgu. Silakan, cikgu. Boleh. Okey, apa yang cikgu nak Azhar buat adalah gantungkan pemberat 100 gram tadi kepada neraca spring. Kemudian baca berapa bacaan dia? Yang ni, cikgu, ya? Ya. Okey, bacaannya adalah 1 Newton, cikgu. 1 Newton. Yep. Okey, 1 Newton. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu masukkan ke dalam air. Dan ambil berapa bacaan dia? Okey, saya masukkan sampai bawah, cikgu. Okey, So bacaannya adalah, alamak, tak sampai 1 Newton, cikgu. tak apa. Berapa bacaan dia? 0.678, cikgu. Okey, 0.8. Yep. Okey, untuk dapatkan daya apungan, daya apungan adalah berat sebenar. Maksudnya berat semasa di udara. Tolak dengan berat ketara, iaitu berat semasa di dalam air. Jadi boleh tak cikgu nak minta Sriman untuk kirakan berapa bacaan daya apungan? Okey, 1 Newton, 1.0 tolak dengan 0.8. So berapa daya apungan dia, Sriman? 0.2 Newton. Kenapa cikgu tak boleh nak tulis? Okey, 0.2 Newton. So kalau kita tengok kat sini, berat dia semasa di dalam air, adalah lebih besar daripada daya apungan dia. So sekarang siapa yang menang? Berat yang menang. Jadi bila berat yang menang, dia akan terapung ataupun tenggelam? Dia akan tenggelam, cikgu. Dia akan tenggelam. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Cikgu tak tulislah boleh. Okey, dia akan tenggelam. Jadi nak tahu betul ke tak? Macam mana nak buat? Kena test. Okey, boleh masukkan. Cuba masukkan ke dalam air. Lepaskan sahaja ke dalam air. Okey, betul ya dia betul, tenggelam. cikgu. Okey, so kita akan ulang lagi dengan menggunakan itik comel tu pula. Okey, so barulah itik ni boleh masuk air. So berapa berat sebenar dia? Gantungkan dia pada neraca spring. Okey. Kita tengok itik comel ni. Time to mandi. Okey. Berat sebenar dulu di udara dulu. Berapa? Berat sebenar dia, cikgu, 0.2, cikgu. 0.2. Okey. Berat ketara dia semasa di dalam air? Okey. Kosong, cikgu. Kosong. Okey. 0.2 tolak dengan kosong. So, berapa daya apungan dia? Cikgu boleh tanya murid cikgu tak? Cikgu nak tanya Hadif. Hadif, berapa daya apungan dia sekarang, Hadif? 0.2 tolak dengan kosong. Ya. 0.2. Ya, 0.2. Okey. Daya apungan sama kan dengan tadi? Ya. Tapi sekarang siapa yang menang? Daya apungan ataupun berat? Daya apungan, cikgu. Daya apungan yang menang. Maka dia akan terapung ataupun tenggelam? Dia akan terapung, cikgu. Test. Okey, jom. Kita tengok. Biasa kita ujilah. Kita uji. So dia memang akan terapung. Okey, sebab apa? Sebab daya apungan dia lebih besar. Okey. So cikgu nak kaitkan sikit daya apungan ni dengan ketumpatan. Okey, kat sini. Okey, boleh keluarkan dulu itik tu, kesian dia. Lemas dia sekejap, cikgu. Dia lemas dia nanti. Okey, so kat sini cikgu ada 2 bongkar. Okey, boleh Azhar tolong tunjukkan? Okey. Boleh, cikgu. Satu bongkar kuprum, dan satu lagi bongkar kayu. Okey, sekarang ni yang ini
adalah untuk bongkah kuprum. Okey, bongkah kuprum. Bongkah kuprum ketumpatannya adalah 9.03 gram per cm padu. Okey, so kita nak masukkan dia ke dalam air dan kita nak tahu sama ada dia terapung ataupun tenggelam. Okey, so saya masukkan dalam air, cikgu. Ya. Bismillah. Dia tenggelam. Okey, kenapa dia tenggelam? Okey. Azhar boleh tak tunjukkan kepada penonton di luar sana okey, bacaan ketumpatan untuk air. Okey, boleh cikgu. Ini dia cikgu. Ini ketua kelas dah tolong tunjukkan ya. Okey. So, ini adalah 1 gram per sentimeter padu. So, kalau kita tengok kat sini, bacaan untuk kuprum adalah 9.03. Maksudnya dia lebih tumpat atau kurang tumpat? Dia lebih tumpat, cikgu. Dia lebih tumpat. Okey, untuk bahan yang lebih tumpat, dia akan tenggelam. Macam mana kalau bahan tu kurang tumpat? Contohnya untuk bongkar, contohnya untuk bongkah kayu. Okey. Kita test, cikgu. Kita test. Okey. Ini adalah bongkah kayu. So, kita masukkan jeng. Dia akan terapung. Sebab apa? Sebab daya apungan untuk bahan yang kurang tumpat dia lebih besar daripada berat, maka dia akan terapung. Okey. So boleh, semakin besar daya apungan, semakin semakin dia terapung lah. Betul. Semakin dia terapung, dia kurang tumpat lah. Okey, boleh. Okey. So kalau objek yang lebih tumpat ni, kalau objek yang kurang tumpat ni, kita cuba untuk tenggelamkan dia. Okey, apa yang jadi adalah daya apungan dia akan jadi lagi besar daripada berat, maka bila kita lepaskan dia, dia akan ditolak naik semula. Okey. Tetapi kalau objek tu dia lebih tumpat, okey, kalau kita cuba untuk apungkan dia, berat dia lebih besar, maka dia tetap akan turun ke bawah. Turun semula ke bawah. Okey. Itu dia untuk hari ini kita dapat belajar berkenaan dengan daya apungan, cikgu. Betul. Kan? So kita tengok macam mana daya apungan ni menyebabkan sesuatu benda tu boleh naik ataupun dia semakin tenggelam. Baik, sementara kita nak saya nak main dengan air ni lagi. So kita nak berhenti rehat seketika kepada anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah belajar berkenaan dengan daya apungan, cikgu. Betul. So kita nak teruskan aktiviti kita ataupun kelas kita pada pagi ni, cikgu, silakan. Okey. Sebelum tu boleh tak cikgu nak tanya dulu sikit kepada murid cikgu? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey, cikgu nak tanya kepada Puteri. Puteri, apa akan jadi kepada objek kalau daya apungan dia lebih besar daripada berat? Adakah dia terapung atau tenggelam? Dia akan terapung. Okey, sebab daya bagus. apungan dia lagi besar daripada berat. Okey. Kemudian cikgu nak tanya Bashira. Bashira seorang lagi. Okey, Bashira, soalan cikgu, kalau objek tersebut dia lebih tumpat dari air, maka dia akan terapung ataupun dia akan tenggelam? Dia akan tenggelam, cikgu. Dia akan tenggelam. Okey, so untuk seterusnya ni kita nak belajar tentang konsep ketumpatan tadi dalam kehidupan harian kita. Jadi kita nak tengok video dulu. Azhar, boleh kita tengok video Jom, dahulu. kita tengok sama-sama. Itu dia, cikgu. Okey. Azhar perasan tak tadi kapal yang sama, tapi adakah dia bergerak di lautan yang sama?
Tidak, cikgu. Dia bergerak di lautan yang berbeza. Bila dia bergerak di lautan yang berbeza, ketumpatan lautan tersebut adalah berbeza-beza. Sebab apa? Sebab perbezaan suhu dengan kepekatan garam. Sebab tu ada kawasan yang kita panggil laut mati yang orang boleh timbul tu kan. Cuba kalau pergi pantai kita, timbul tak kita? Tak, cikgu. Tak Okey. Dia akan timbul persoalan di manakah orang yang mati tu. Jadi macam mana kapal tersebut nak tahu dia selamat ke tidak berlayar? Maka dia akan menggunakan satu penunjuk ni kita panggil garisan plinsol. Garisan plinsol ni dia akan tunjukkan simbol yang berbeza untuk lautan yang berbeza. Contoh dia macam tadi kita berada di lautan musim sejuk. Lautan musim sejuk untuk ketumpatan dia, penanda dia adalah W. Maka selagi kita dapat lihat tanda W tersebut, kita selamat. Tetapi kalau kita dah tak dapat lihat W tersebut, maksudnya mungkin kapal tersebut akan tenggelam. Sebab apa? Sebab air tu sekarang akan jadi kurang tumpat daripada bukan air jadi kurang tumpat, maksudnya kapal tu sekarang berada dalam keadaan yang lebih tumpat daripada air. Okey. So, boleh boleh, cikgu. Sebab saya perasan juga tadi dekat video tadi, kalau kita tengok macam dekat air tawar, dia punya kapal tu akan lebih tenggelam berbanding dekat kawasan air lain lah, macam tropika apa semua tu kan, cikgu kan? Ya, betul. Okey. So contohnya kalau dia berada dekat cikgu tunjuk, sorry. Kalau dia berada di air tawar. Air tawar maksudnya kita kena nampak garisan dia yang F tu. Selagi kita nampak, kita selamat. Contohnya untuk air tawar tropika ni TF. Selagi kita nampak, kita berada dalam kapal tersebut lah. Kapal tersebut berada dalam aras yang selamat. Tapi kalau dah tak nampak, maksudnya dah jadi Titanic lah nanti, jawab dia. Itu dia. So itu orang kata sebagai penanda aras lah. Penanda aras untuk menentukan selamat ke tidak untuk berlayar. Itu dia. Alright. So ini juga dalam apa nama kita bagi topik daya apungan, cikgu. Ya, masih lagi daya apungan. Itu dia. So hari ini kita dapat belajar antaranya yang mungkin saya boleh recap balik. Kita belajar berkenaan dengan daya geseran, daya graviti, daya berat, daya elastik dan juga daya apungan, cikgu. Betul. Okey, so sangat seronok. Baik, kita nak tanya pelajar-pelajar kita, so far macam mana? Okey ke tak okey? Seronok tak belajar pagi ni? Semua seronok, semua mantap lagi. Baik, cikgu. Kalau saya perasan tadi juga dekat video ada daya apungan berkenaan dengan balon udara panas. Tapi mungkin timbul persoalan juga, kalau kan api, bagaimana api yang keluar tu boleh menyebabkan balon tu naik, cikgu? Sebenarnya untuk daya apungan, daya apungan adalah daya yang wujud apabila sesuatu objek berada dalam bendali. Bila kita sebut bendali, biasa orang akan fikir cecair. Tetapi sebenarnya bendali adalah untuk cecair dan juga gas. So bila dalam keadaan gas, kita pasang api kan. Api tu akan menyebabkan udara mengembang dan menjadi kurang tumpat. Bila dia kurang tumpat, maka dia akan terapung. Itu dia. Saya tak pernah lagi lah naik balon panas, cikgu. Selalu tengok video je. So bila kita belajar pasal daya apungan ni, teringat, dan tadi pun ada kita tonton juga video berkenaan dengan balon panas juga kan. Mungkin timbul juga persoalan bagaimana boleh timbul. So kita dapat jawapan je daripada cikgu sebentar tadi. Dan bila cikgu sebut pasal laut mati tadi, cikgu, saya berkesempatan, cikgu, ke sana. Pernah sampai sekali lah, dan memang betul-betul terapung, cikgu. Dah test lah, memang dah test. Sebab kan kita apa-apa kita kena test sendiri, betul, kan. Cikgu, betul. Macam kita belajar hari ni pun semua kita test. Saya pun sebenarnya macam agak kurang yakin, sebab selalu dengar macam cikgu cakap lah, selagi mana kita tidak melakukan eksperimen ataupun uji kaji, mungkin selagi itu kita akan masih ada keraguan, kan. So bila sampai kat sana pun, kawan-kawan saya yang melebihi 100 kilo test pun masih terapung, cikgu. Cikgu kena cuba. So kalau itu disebabkan garam, cikgu, garam yang disebabkan oleh kepekatan garam. So semakin pekat garam akan menyebabkan kita semakin kepekatan garam. Bila garam tu lagi pekat,
Maksudnya lautan tersebut akan jadi lebih tumpat berbanding kita lah. Ya, dan itu menyebabkan kita terapung tadi, cikgu. Betul. Itu dia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, cikgu, untuk kelas kita pada hari ini, dan mungkin cikgu kata-kata akhir cikgu ataupun rumusan berkenaan dengan topik yang kita belajar hari ini, sains dan juga fizik, dalam topik daya dan gerakan ni, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, so daya dan gerakan ini sebenarnya sangat pentinglah dalam kehidupan harian kita. Jadi hari ini apa yang kita belajar? Kita belajar tentang jenis-jenis daya. Ada 6 daya yang cikgu ajar hari ini, iaitu daya geseran, daya graviti, berat, daya normal, daya elastik, dan juga daya apungan. Dan daya apungan kita kaitkan dengan ketumpatan. So kalau objek tu kurang tumpat, maksudnya sebab apa? Sebab daya apungan dia adalah tinggi. Kalau objek tu dia lebih tumpat, sebab apa? Sebab daya apungan dia kurang daripada berat. Itu dia. Baik, terima kasih banyak, cikgu, atas kelas yang cikgu sampai ataupun ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini. Mungkin adik-adik ada soalan nak ditanyakan kepada cikgu. Last sebelum kata apa, kita mengakhiri. Ada ke? Tak ada soalan, jadi kita lah kot kena tanya soalan. Cikgu nak tanya soalan ke? Tak adalah, cikgu gurau je. Dia orang selalu berdebar kalau tanya soalan. Ya, baik, itu dia. Maksudnya dia orang dah faham dan juga hadam apa yang cikgu sampaikan pada pagi ini. Saya pun dah dapat, macam cikgu sebut tadi, berkenaan dengan daya, maksudnya tarik dan juga tolak, daya geseran, daya graviti, daya berat, daya elastik dan juga daya apungan. Yang dapat kita belajar pada hari ini. Dan insya-Allah kepada anda semua yang menonton, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada lagi satu subjek, sains sukan keagresifan dalam sukan bersama-sama dengan saya. Alright, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sasiah terbina. Terima kasih, cikgu. Yang saya tahu, daya graviti ini daya yang menarik semua objek ke bumi. Macam sekarang ni kita tak terapung sebab ada daya graviti yang menarik kita. Daya ampungan boleh menggerakkan objek yang terapung di atas air, dan kita boleh menggunakannya untuk keselamatan diri seperti pelampung dan jaket keselamatan. Geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan seperti menggosok tangan dan tapak kasut bergeser dengan lantai. Contoh daya dalam kehidupan seharian adalah menarik pintu, menolak kursi, memakai baju dan memicit ubat gigi. Baik, tujuan saya memilih televisyen di dalam TV pendidikan adalah merupakan satu tajuk penting untuk tingkatan 2 dan tingkatan 5. Kita ada tajuk ni sampai universiti. Itu sebab saya nak kamu faham tajuk daya dan gerakan. Baik, mengapa saya memilih daya dan gerakan melalui televisyen adalah supaya anak-anak tahu mencari maklumat berasaskan TV pendidikan. Tahu mencari maklumat. Iaitu melalui apa? Melalui kemahiran mendengar. Baik, yang kedua, anak-anak sekalian boleh mencatat nota berasaskan soalan penyoalan. Soalan penyoalan tadi yang saya kata tadi 1 hari 5 waktu. Gunakan soalan ini
di mana kamu nak dapat jawapan? Menggunakan dengan melalui panca indera mendengar. Yang ketiga, kamu cekap menggunakan borang peta aiting untuk mengurus maklumat kamu tadi. Ada 6 langkah utama. Jadi yang keempat, kamu pandai mengurus maklumat. Jadi urus maklumat tu pindah ke dalam peta aiting. Nanti kamu menyampaikan maklumat, barulah berlakunya penilaian jawapan yang kamu bentang nanti. Jadi itulah utamanya pembelajaran menggunakan TV pendidikan di dalam literasi maklumat. Okey, kita memperdengarkan semula atau menonton tajuk kedua, tingkatan 2, daya dan gerakan. Itu dia cikgu. Okey, so Azhar, daripada apa yang ditunjukkan dalam video tadi, boleh tak Azhar bagi tahu sikit apa yang Azhar nampak dekat video tu? Saya nampak adalah macam-macam aktiviti. Kemudian aktiviti itu dilakukan menggunakan daya dan juga gerakan lah. Betul. Dalam banyak-banyak aktiviti tu paling saya suka sekali naik buayan tadi cikgu. Naik buayan. Ya, betul. Okey, so aktiviti tadi sebenarnya dia menunjukkan tentang kesan-kesan daya. Okey, daya ni sebenarnya adalah tarikan, okey, ataupun tolakan ke atas sesuatu objek. So dalam kehidupan harian kita ni banyaklah kita menggunakan daya. Contoh dia, kita nak buka pintu, kita kena tarik pintu. Macam tu, boleh? Okey, so daya ni tapi kita tak nampak. Betul. Cuma kita boleh tahu dia wujud bila kita tengok pada kesan-kesan dia. Okey, macam tadi kita tengok daya boleh ubah kedudukan, boleh ubah kelajuan dan juga boleh ubah bentuk. Baik, berdasar daripada video yang ditonton sebentar tadi ataupun TV pendidikan, senaraikan kesan-kesan daya dalam bentuk peta pemikiran. Berdasarkan apa yang kamu lihat daripada tontonan video ataupun TV pendidikan, sekarang ni kamu senaraikan kesan-kesan daya dalam bentuk peta pemikiran. Baik, tadi satu soalan. Baik, ini soalan yang kedua. Kamu belum lagi menonton video, tetapi seperti yang saya kata tadi, kita kena memikirkan, kita nak mencari maklumat, maka perlu ada soalan penyoalan. Baik, sekarang kita nak menyambung semula dengan mendengar dulu soalan yang kedua.
Baik, soalan kedua ini ialah selepas kamu tonton, kamu bagi pandangan kamu, juga pindahkan kepada nota peta aiting. Baik, soalan yang kedua. Apa itu daya geseran? Apa itu daya geseran? Dalam soalan 1 hari 5 waktu, tajuk dia ialah watt. Takjuknya ialah, soalannya ialah watt. Apa itu daya geseran? Baik, senaraikan maklumat yang kamu peroleh daripada tontonan sebentar nanti yang berkaitan dengan daya geseran. Senaraikan dari apa yang kamu lihat atau apa yang kamu tonton daripada rancangan yang sebentar nanti yang berkaitan dengan daya geseran. Sila tonton, perhati dan dengar dengan teliti. So hari ini kita nak tengok beberapa jenis daya dengan melakukan beberapa aktiviti. So kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, boleh tak Azhar? Boleh cikgu, saya sangat suka aktiviti-aktiviti ni. Okey, so aktiviti kita simple sahaja. Yang pertama, cikgu nak minta tolong Azhar untuk ambil bongkah kayu. Okey, dan kemudian letakkan di atas kertas A4, gerakkan sahaja ataupun tolak sahaja ke hadapan. Okey, baik. Saya tolak macam ni cikgu. Ya, tolak sahaja. Okey, sekarang pindahkan kepada kertas pasir. Dan ulang lagi langkah yang sama. Alright, baik. Bismillah. Okey, so ada rasa perbezaan tak? Ada cikgu. Yang mana lagi susah kita nak tolak? Yang berada di atas kertas pasir cikgu. Yang berada di atas kertas pasir. Kenapa? Kenapa agaknya? Saya rasa sebab permukaannya tidak orang kata sedikit kasar berbanding A4 putih ni. Permukaan dia yang kasar. Okey. So kerana wujudnya daya geseran. Daya geseran ni adalah daya yang menentang pergerakan objek. Okey, so contohnya tadi kita tolak bongkah kayu tu ke hadapan. Okey, kita tolak bongkah kayu ke hadapan, maka dia bergerak arah dia ke hadapan. Okey, arah dia bergerak ke hadapan. Tetapi sekarang wujud lagi satu daya yang kita namakan daya geseran, di mana daya geseran menentang pergerakan tersebut. Jadi dia bergantung kepada permukaan. Kalau permukaan tu licin, daya geseran dia rendah. Tapi kalau permukaan itu kasar, daya geseran dia tinggi. Okey, sebab itulah contoh macam tapak kasut kita. Tapak kasut kita diperbuat daripada apa, Azhar? Daripada getah cikgu. Daripada getah. Dan juga tapak kasut kita ada bunga-bunga kan? So untuk apa? Untuk kita tambahkan daya geseran supaya mudah untuk kita berjalan. Mudah untuk kita berjalan dan kita tak tergelincir. So itu adalah adakah function yang sama juga kepada tayar kereta cikgu? Ya, betul. Function yang sama untuk tayar kereta. Tetapi kelemahan untuk daya geseran kat situ jugalah. Lama-lama tayar kereta kita boleh jadi haus. Boleh jadi botak. Betul kan? Ya, betul cikgu. Okey cikgu. Okey. So, untuk daya geseran ni, kita boleh aplikasikan dia dalam banyaklah untuk kehidupan harian kita ni. Okey. Ada lagi tak contoh yang Azhar boleh fikir tentang daya geseran? Okey, kalau dari sudut daya geseran, yang paling simple lah, yang paling simple. Yang paling simple, saya fikirlah cikgu apa Alamak, saya tiba-tiba tak ingatlah cikgu. Cuba tengok apa yang cikgu dah buat. Cikgu dah tunjuk. Cikgu dah bagi gosok tangan cikgu. Ya, kita gosok tangan saya kita. Okey, dia senang je. Apabila dua permukaan bersentuhan, okey, maka akan ada daya geseran. Okey, daya geseran ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Itu dia. Okey, so selain itu daya geseran juga boleh menghasilkan cas elektrostatik. Okey, saya ulang balik. Sebentar tadi kamu dah tonton yang bercerita tentang daya geseran. Baik, watt. Apa itu daya geseran? Tolong catat dalam mana-mana peta aiting yang kamu rasa sesuai. Dan seterusnya, dapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan daya geseran hasil apa yang kamu tonton semula. Dapatkan maklumat-maklumat
yang berkaitan dengan daya geseran tadi. Tak kiralah baiknya daya geseran, lemahnya daya geseran, iaitu kesan baik dan kesan buruk daya geseran. Itu ialah yang dimaksudkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan daya geseran. Jadi saya bagi 2 minit untuk menulis maklumat yang kamu dengar sebentar tadi. Seperti yang kita ketahui, kebaikan literasi maklumat adalah di antaranya untuk mencongkel bakat pelajar, di samping memberi keyakinan tinggi terhadap pelajar dan juga melatih mereka berkomunikasi dengan jelas. Okey, siapa nak bentang? Tajuk yang pertama, soalan yang pertama, kesan-kesan daya dan gerakan dalam peta I-Think. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Pika dari 2 USM ingin membentangkan tentang kesan daya soalan 1, iaitu kesan daya menggunakan peta buih. Antara kesan daya ialah dapat membuat objek yang pegun bergerak. Kedua, mengubah saiz objek. Ketiga, kesan daya boleh mengubah bentuk. Keempat, daya dapat mengubah arah pergerakan objek. Yang kelima, daya dapat mengubah kelajuan objek menjadi perlahan atau laju, semakin laju. Dan yang terakhir, daya dapat menghentikan objek yang bergerak. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Riti Syazri dari 2 USM ingin membentangkan hasil kerja kumpulan kami yang berbunyi apa itu daya geseran. Daya geseran ialah daya yang menentang pergerakan objek. Daya geseran berlaku apabila dua permukaan saling bersentuhan. Daya geseran bertindak ke arah objek yang bertentangan arah gerakan. Contoh daya geseran ialah corak bunga kasut haus kerana terdapat geseran antara permukaan lantai dan tapak kasut yang saling bersentuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Arya Hakimi Azhari. Hari ini saya akan tunjukkan kesan-kesan daya. Yang pertama, objek pegun bergerak. Yang kedua, mengubah daya tekanan. Yang ketiga, mengubah bentuk dan saiz objek.
Yang keempat, mengubah arah gerakan objek. Yang kelima, mengubahkan kelajuan objek yang sedang bergerak. Yang terakhir, menghentikan objek yang bergerak. Sekian, terima kasih. Kesan daya dan gerakan. Nombor 1, daya boleh menggerakkan objek pukul. Kedua, daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Ketiga, daya menstabilkan objek pukul. Keempat, daya mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Kelima, daya boleh mengubah arah gerakan objek. Daya boleh mengubah bentuk dan saiz objek. Daya boleh menggerakkan objek. Kami dari kumpulan 5 ia menunjukkan kesan-kesan daya. Daya pertama ialah daya yang menggerakkan objek pukul, daya mengubah kelajuan objek yang bergerak, daya mengubah tekanan, daya boleh mengubah bentuk dan saiz objek, daya menghentikan objek yang bergerak, daya boleh mengubah arah objek. Baik, dalam proses literasi maklumat, proses yang kelima ialah hasil perbentangan pelajar kita. Baik, hasil perbentangan itu ada pelbagai kaedah, sama ada membentang secara individu, secara kumpulan. Kali ini kita melihat kaedah gallery walk. Ini di antaranya proses pembelajaran di abad 21. Dalam proses gallery walk, yang diperlukan di dalam kita memberi maklum balas kepada hasil kerja pelajar adalah stiker berwarna. Ini adalah sama ada digunakan untuk memberi maklumat tambahan kepada kumpulan-kumpulan yang membentang, ataupun juga kita boleh memberi dia sebagai bintang kepada hasil kerja pelajar tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat diperhatikan daripada pendedahan literasi maklumat. Seseorang yang berliterasi maklumat boleh mengenal pasti maklumat yang diperlukan. Kedua, boleh mengenal pasti bila maklumat diperlukan. Yang ketiga, dia boleh mengesan lokasi maklumat dan bagaimana mencari maklumat. Seterusnya, pelajar-pelajar atau murid yang berliterasi maklumat, dia boleh menggunakan maklumat bagi tujuan tertentu dan mengikut keutamaan. Di samping dapat melaporkan maklumat yang berkesan sama ada secara verbal penulisan atau pembentangan seperti yang telah ditunjukkan sebentar tadi, iaitu pelajar menceritakan, membentangkan dia secara berkumpulan, iaitu secara verbal, dan juga boleh dibentangkan secara gallery walk. Baik, dalam keputusan gallery walk ada pelbagai kaedah untuk memilih nota yang untuk ditulis dalam proses writing ini atau dalam borang writing ini.
ada pelajar yang memilih peta bulatan dan ada pelajar yang memilih peta alir. Dia bergantung kepada pemahaman anak-anak sekalian atau pelajar sekalian. Tidak ada yang salah, iaitu dalam kemahiran berfikir kreatif dan kritis, iaitu level of answer. Maknanya penilaian berdasarkan level. Maknanya 1, 2 ataupun paling tinggi tahapnya adalah 6. Jadi dalam kumpulan yang pertama, kalau dilihat iaitu peta bulatan, mesti ada bahan yang diambil, rujukan yang digunakan untuk mengisi semula maklumat yang dia catat. Okey, manakala dalam peta alir, pelajar ini nampak kreatif lagi daripada apa yang dia tonton. Sebab pelajar-pelajar ini boleh merumuskan jawapan mereka sama ada dalam bentuk khusus seperti dalam kumpulan 2 maupun dalam bentuk umum. Dia hurai lagi detail dalam peta dalam kumpulan 3. Tidak salah juga untuk kumpulan 4 dan 5. Seperti yang saya maklumkan, untuk menulis nota sendiri tidak ada yang betul atau salah, tetapi yang pentingnya ialah banyak mana maklumat yang kita dapat dan bagaimana kita mengisi maklumat tersebut, dia menjadi nota yang berkesan kepada pembelajaran anak-anak kita. Jadi secara untuk makluman hadirin sekalian, penonton TV pendidikan, saya memperkenalkan buku ini yang telah pun saya bina terbitkan di tahun 2005 bersama rakan-rakan penolong pengarah unit Pusat Sumber dan juga jurulatih utama Pusat Sumber Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Terima kasih.